إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله الله Allah ya Allah 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 ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله. Okey, Tuan Haji. Tuan Haji. Okey. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membuka majlis kita pada malam ini dengan Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Insyaallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dihormati jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Bertemu kita sekali lagi dalam siri tazkirah ataupun kuliah Maghrib Masjid Bandar Universiti. Dan terima kasih diucapkan tahniah kepada kita diri sendiri kerana kita dapat hadir, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadir dalam majlis yang diberkati, taman-taman syurga, majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat kita berada di dalam majlis ilmu, tak kira lah siapa ngajarnya kan, Ustaz Kazim ke Ustaz Zul ke depan ni kan, tak kira lah siapa, sesaat berada di dalam majlis ilmu lebih afdal daripada amalan-amalan sunat yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dan dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kerana kita telah terpilih menjadi apa? Menjadi orang-orang yang diberkati, dirahmati Allah insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat follower kuliah Maghrib Masjid Bandar Universiti di luar sana yang mengikuti melalui Facebook, apa khabar komen? Dan kepada adik-adik, kakak-kakak, adik-beradik yang mengikuti kuliah ini, terima kasih diucapkan dan teruskan istiqamah, teruskan istiqamah bersama dengan kuliah Maghrib Masjid Bandar Universiti MBU. Jadi jangan lupa
subscribe dan share kepada rakan-rakan. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada apa yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi pada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam masjid ini, sekali lagi kita bersyukur kerana kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam simple aja kan. Tadi ramanya dah keluar kan. Tak apa, yang tinggal ni jadilah. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan kan. Bukan dema tu tak beroleh, bukan tak dapat kebaikan, dapat juga. Mungkin ada macam-macam ha je kan, ha kecil, ha besar, ha nipis, ha tebal, semua ada kan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya menyambung kembali kuliah kita, iaitu apa artinya saya menganut Islam mengikut teori pendidikan. Apabila kita mengulangi, mengimbau kembali, kita akan lebih ingat kan. Bukan ingat saja tuan-tuan dan puan-puan, kita nak amalkan, kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Apa artinya saya menganut Islam, dan apa sebenarnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ini mengaku kita Islam, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama kita ulang balik, laju-laju sikit. Saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha berkuasa, tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman bahawa Tuhan yang maha mulia tidak mencipta segala kejadian ini sia-sia. Semuanya ada manfaatnya, ada kebaikannya, ada tujuannya. Dan yang ketiga, mestilah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul, dan yang wajib kita beriman rasul dan kitab-kitab yang dibawa. Ani'budullah wajtanibut taghut. Itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, beriman bahawa matlamat kewujudan kita ni, insan ini, ialah mengenali Allah dan memberi sepenuh ketaatan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seterusnya, poin-poin yang telah kita bicarakan sebelum ini, mestilah beriman bahawa ganjaran bagi mukmin yang taat adalah syurga, dan balasan adalah orang yang kafir derhaka adalah neraka, na'udzubillah min zalik. Seterusnya, saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Yang ketujuh, saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Kan kita bukan pergi balik masjid, undang-undang dibiar orang buat, dibiarkan orang dilaksanakan undang-undang British, tetapi kita kena ada keazaman untuk apa? Untuk melaksanakan undang-undang Islam di negara kita ni, insya-Allah. Yang ke-8, saya mesti mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Yang kita dah baca hari itu, Asmaul Husna dan sifat-sifatnya, maksudnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Seterusnya kita dah bincang tentang merenungi. Kita mesti berfikir, merenungi kehebatan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berfikir tentang zat Allah. Dan seterusnya, saya juga mesti takut hanya kepadanya, tidak takut kepada yang lain. Seterusnya, saya juga mesti mengingati Allah dan berzikir menyebut namanya. Yang ke-12, saya juga wajib menyintai Allah sebenar-benar cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul ni melebihi cinta kita kepada anak, isteri kita, keluarga kita, harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita. Melebihi. Kita tidak boleh melebihi kan semua itu daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Dan seterusnya, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan, menyandarkan setiap urusan kepadanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kena ulang kaji ini? Kerana ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca poin-poinnya yang telah disusun oleh Al-Fadil Dr. Fatihah Khan, dan disusuli oleh ayat-ayat Al-Quran sebagai hujah. Kenapa kita perlu, kita wajib, kita mesti. Dan pada malam ini insya-Allah kita sambung, kita mesti bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Kita usaha dulu baru kita bertawakal. Kita lihat apakah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa dengan ayat ni tak? Sebelum tu dia ada start dengan
ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ini adalah ayat 1000 dinar. Alhamdulillah, kita patut amalkan. Amalkan setiap hari. Saya nak ngabarkan, kalau boleh biar dia lepas solat kita baca. Ada tutup guru mengatakan kita amalkan pada setiap lepas maghrib. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat ke? Ingat. Kalau tak ingat, kita baca lagi sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Maksudnya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Sebelum tu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan menunjukkan jalan keluar. Kemudian disambung dengan serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat, wa man yatawakkal 'ala Allah, berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupkan baginya menolong dan menyelamatkannya. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kawan-kawan, bukan saudara mara. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan bagi kita. Insya-Allah kita amalkan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 3, ujung ayat 2. Wa man yattaqillah, itu ujung ayat 2. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak kongsi selain daripada ayat ini, ayat apa yang sepatutnya yang digalakkan untuk kita amalkan di hujung surah At-Taubah. Di hujung surah At-Taubah apa ayatnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Itu ayat di hujung surah At-Taubah ayat 129, tuan-tuan dan puan-puan. Balik sekarang cari, amalkan, baca tiap-tiap hari, kalau boleh 7 kali setiap selepas solat waktu, kan? Kalau tak boleh 7, sekali pun jadilah mula-mula, for the beginning, kata orang, for the start, kan? Jadi kisah mudah-mudahan kita beroleh manfaat. Kerana apa? Apa yang saya melalui dengar kuliah, melalui bacaan saya, ayat ini merupakan ayat yang elok diamalkan, kerana kita insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya memberikan kita sesuatu yang kita tidak jangka, melepaskan kita daripada sesak ataupun kesulitan, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian ini adalah perintah Allah supaya kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni panjang, riwayat Tirmizi. Saya bacakan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama baca. Peliharalah tintah perintah Allah, nescaya ia akan memelihara engkau sepanjang masa. Perintah Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Nabi suruh kita apa? Peliharalah perintah Allah. Apa yang Allah perintah tu kita kena ikut, kena jaga. Peliharalah larangan Allah, nescaya engkau dapati ia selalu di hadapanmu. Maksudnya kita jaga larangan Allah yang sentiasa berada di hadapan kita. Kita boleh kona-kona, kita elak-elak, kita jangan langgar aja. Apabila kamu meminta, hendaklah kamu meminta kepada Allah, dan apabila engkau memohon, hendaklah engkau memohon pertolongan daripada Allah semata-mata. Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi sesuatu manfaat untukmu, nak tolong kamu, mereka tidak dapat memberinya melainkan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Maksudnya, kalau seluruh dunia ni nak tolong kita,
tidak akan berlaku apa-apa manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita, itu keyakinan kita. Dan sekiranya mereka sepakat untuk menimpakan engkau, tak kira lah apa pun, melalui sihir ke, melalui naik orang fitnah ke, dajjal ke, macam-macam ya, tidak akan berlaku apa-apa. Mereka tidak dapat memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menimpakan engkau dengan satu keburukan, tidaklah mereka dapat melakukannya dengan suatu kecuali yang Allah dah tentukan ke atas dirimu, kerana telah terangkat pena dan telah kering kertas. Tuan-tuan dan puan, itu hadis riwayat Tirmizi. Apalagi perintah supaya kita bertawakal, ini dia perintahnya. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Seandainya ini Nabi SAW bersabda, arahannya kepada kita, seandainya kamu semua benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah, sesungguh Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada petang hari dalam keadaan kenyang. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini perintah untuk kita bertawakal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perintah Allah dan perintah Rasul menyuruh kita bertawakal. Apa maksud tawakal itu? Kita berserah diri kepada Allah, berusaha, dan akhirnya kita meyakini bahawa selebihnya itu kita serah pada Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Itu tawakal. Baik. Daripada Imam Al-Munawi, tawakal tidak boleh dengan meninggalkan usaha. Tawakal hendaklah dengan melakukan pelbagai usaha yang akan membawa kepada hasil yang diingini. Justru hal ini memberi petunjuk kepada kita untuk berusaha mencari rezeki. Maksudnya kita tak boleh nyadin je, aku bertawakal dah, tak payah buat kerja, tak payah cari rezeki. Ulat dalam batu pun hidup, itu ulat. Ini kita kena berusaha, berikhtiar, kan? Untuk apa? Untuk mencari rezeki, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Jadi tak boleh bertawakal tanpa usaha. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah lagi perkara-perkara yang saya dapat kumpul dekat sini? Mungkin pada sekarang ni kan, hari ni semalam kita dikejutkan dengan kes apa? Kes baru 39 kes yang positif COVID-19. Hari ini tinggal 13, turun balik. Tuan-tuan dan puan, mungkin ada orang kata, tak apa kita kumpul ramai-ramai, tak apa kita langgar SOP, kita tawakal je pada Allah. Jangan buat apa itu. Bukan apa itu gaya kita tawakal. Rasulullah SAW nasihat apa? Kita berusaha apa? Usaha elak dulu. Kita berusaha memelihara diri kita dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main langgar je, bertawakal, tak kira kumpul ramai-ramai tak apa. Sekarang dah tak ada apa dah. Jangan. Kita patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan, saya dikongsi oleh kawan-kawan dalam viral dalam WhatsApp, cara macam mana mereka yang kena jangkitan COVID-19 diberi pernafasan. Dibantu dengan pernafasan. Bukan apa kita nyedut gas orang mengah tu, tidak. Nerap, lepas tu masukkan pernafasan tu melalui mulut tu, dalam keadaan nerap, berjam-jam, tuan-tuan dan puan. Sesir rupanya, ya Allah. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dilindungi daripada wabak COVID-19. Hadis daripada Imam At-Tirmizi, ini cerita tentang tawakal, tuan-tuan dan puan. Datang dua orang jumpa Rasulullah SAW, yang tuan-tuan dan puan rasanya sudah daripada ustaz-ustaz yang mengajar dekat dia bawa unta, dua orang bawa unta. Lalu dia bertanya, ya wahai Rasulullah, kita dengan Rasulullah ni kena panggil Rasulullah, kita tak boleh lah, saya sedih tu bila ada mengatakan hijrah tu macam pelarian, pelarian dari sana kemari. Nauzubillah min zalik. Wahai Rasulullah, apakah harus kami membiarkan unta ni dan bertawakal kepada Allah, biar dia tak berikat? Unta tu biar gitu tak berikat, lepas tu bertawakal je. Rasulullah kata dengan tenang, ikatlah unta itu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena usaha dulu, Begitu juga kisah Saidina Umar
daripada catatan Imam Al-Baihaqi, sekumpulan orang dari Yaman datang ramai-ramai nak jumpa, nak datang ke jumpa Saidina Umar. Lepas tu bila ditanya pada dia, komen tak ada ke bawa bekalan apa makan? Dia kata, oh kami kumpulan orang-orang yang bertakwa. Maknanya bermusafir, tak ada bawa bekalan, makan ni dok, apa belanja pun tak ada, kira tawakal gitu je, ngerok angin. Jadi Saidina Umar kata apa? Kamu bukan golongan yang bertawakal, kamu golongan yang membinasakan diri. Maknanya kena usaha, bawa bekal. Itu cerita tentang tawakal. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya lupalah, besok tadi sepatutnya cerita tadi, ini kadang-kadang kalau tak sebut orang lupa. Besok adalah berapa hari bulan? 9 Zulhijjah. Hari apa tuan-tuan dan puan? Hari Arafah. Kita sangat-sangat dituntut untuk berpuasa pada hari esok. Kalau lalu daripada 1 Zulhijjah hari tu sampailah besok, tak lalu jangan tinggal semua, hari ini dan esok. Hari ini dan esok, kenapa Rasulullah SAW bersabda, diharapkan dengan puasa Arafah itu, Allah akan hapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar. Tani sahur kan, kalau nak makan lemang bakurlah kan, ada orang nak makan lemang kan, untuk raya kita. Jadi tahniah juga kepada mereka yang telah pun mendaftar untuk berkorban pada menjalani ibadah korban pada tahun ini. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ini perintah Allah lagi. Kalau kita dah mengaku kita Islam, kita mestilah syukur kepada nikmat Allah ke atas diri, yang merupakan kurniaan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sama-sama kita, tuan-tuan dan puan pun boleh baca ni, dengan maksudnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersyukur. Bila kita baca ayat ini, maksudnya perintah itu kepada kita, bukan kepada orang lain. Surah ni surah An-Nahl ayat 78. Tuan-tuan dan puan, saya nak share ayat ini adalah ayat selusuh, antara ayat selusuh doa kita. Siapa yang ada nak tambah cawangan ke kan, nak ngabarkan anak cucu ke, ayat ini adalah ayat selusuh, yang mengandung dan nak bersalin tu. Kita banyakkan baca ayat ini insya-Allah, ayat selusuh. Baik. Kemudian apa lagi? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah kepada kita, liyakulu min thamarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun, supaya mereka makan dari buah-buahnya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, maka patutkah mereka tidak bersyukur? Maksudnya perintah Allah suruh kita bersyukur bila dah bagi apa? Dah bagi buah-buahan. Maksudnya ladang tu subur, mengeluarkan buah-buah hasil yang cantik, yang banyak, dan kita dapat rezeki apabila kita jual hasil itu, tuan-tuan dan puan kan. Kemudian ayat itu ayat Yasin yang biasa kita baca. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ni familiar kan, popular dibacakan. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Tuan-tuan dan puan, ini amaran Allah, perintahnya supaya kita bersyukur. Dia akan tambah nikmat kepada kita. Kalau kita kufur nikmat, maka Allah akan azab, menantikan azab yang
amat keras. Na'udzubillah min zalik. Jadi marilah kita menjadi orang yang bersyukur. Apa secara umumnya bersyukur ni? Maksudnya macam mana kita nak bersyukur? Kita syukur, kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Seterusnya, bagaimana kita nak bersyukur? Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atas kamu. Kamu kerana yang demikian itu lebih patut bagi kamu supaya kamu meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Maksudnya untuk kita bersyukur, Rasulullah bagi tahu apa? Kita jangan tengok, lihatlah pada orang yang lebih rendah. Oh, kita syukur. Ada kalau kita rasa kita susah, ada orang yang lebih susah. Jangan tengok yang atas tu. Tapi kalau ulama mengatakan kalau dengan ibadat kita kena tengok yang atas. Jangan tengok yang bawah. Orang buat ibadat, kita kena tengok yang atas. Oh, kita rasa jealous, kita rasa cemburu. Macam mana nak buat ibadat macam orang tu? Itu kita dalam ibadat. Sekarang ni dari sudut harta benda, dari sudut kedudukan, kita kena tengok orang yang di bawah. So, ikan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Jadi apabila Rasulullah ajar kita, apabila kita melihat musibah, sesuatu musibah yang ditimpa, yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat-sahabat kita, kepada siapa-siapa saja, Rasulullah SAW mengajar kita baca ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma tubalak bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila khalaqa tafdila. Maksudnya segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah memberikan kelebihan kepadaku melebihi makhluk-makhluk yang lain, maka insya-Allah musibah itu tidak terkena kepadanya. Riwayat Muslim. Ini Nabi ajar kita. Siapa yang ada telefon tu boleh snap. Ini maksudnya kita, ya Allah nasib baik. Allah syukur kepada Allah. Daripada kita kata nasib baik itu, kita baca Alhamdulillahilladzi afani. Okey. Boleh ya? Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita macam mana kita nak bersyukur ni. Syukur ni seperti yang saya ulang tadi, kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Taala dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Kita tengok, kalau kita nampak orang tu kurang harta, susah, kita rasa macam, oh ya Allah, syukur pada Allah apa yang ada pada aku ni, apa yang ada pada aku rasa bersyukur sangat. Allah nak anugerahkan kepada aku harta, walaupun tak banyak tapi lebih daripada orang tu lah, kita rasa. Bila kita nampak orang sakit, ya Allah, syukur kepada Allah SWT, Allah anugerahkan kesihatan kepada aku. Apa nak buat? Beribadat kepadanya. Banyakkan beribadat, dengan mata yang Allah bagi tengok, dengan lidah yang Allah bagi cakap tentang yang baik-baik. Itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang anugerahkan semua itu. Kalau tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya ada anak sulung saya, bukan yang ni lah, anak sulung yang meninggal tu, saya rasa macam anak sulung dengan sakitnya apa semua yang dah belahnya, tapi macam doktor kata apa kat saya, encik muda lagi katanya, boleh dapat anak yang lain kata. Tapi itu dia cakap kat saya, Jadi nak cerita yang bila masuk hospital tu, kita rasa kita dengan anak kita dah teruk menorah tapi rupanya, ya Allah, ya Tuhanku, di sana ada ramai lagi kanak-kanak yang lebih teruk, yang tak ada salur berak pun ada, tebuk kat sini, yang ada 2 jantina, macam-macam, ya Allah, yang lahir-lahir jantung dia berlubang dah. Allahu Akbar. Rasa macam syukur pada Allah SWT, itu kita tambah syukur. Dan syukur lagi apa? Apabila kita ditegur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share lah. Pagi tadi selepas solat subuh, bukanlah dia tegur tu setelah solat, masa dekat sekolah. Saya masa tengah habis kelas tu,
lepas sarapan buka WhatsApp, tengok oh ada teguran. Dia kata, boleh ke Ustaz nak tegur Tok Imam, nak tegur tentang bacaan subuh tadi? Boleh saya kata, sangat-sangat digalakkan kan. Dia pun dekat mana, dia pun bacakan, dia bagi voice. Oh Masya Allah, terima kasih banyak, terima kasih, syukur kerana apa, ada orang tegur kita. Kalau tidak kita baca salah sesaja, tiap-tiap kali baca salah. Terima kasih, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kita bila ditegur dia orang, janganlah melenting, janganlah marah merah kan. Tegur, oh lepas itu langsung tak bertegur, masam, tidak kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tegur saya, ingatkan saya. Kalau saya tak betul, boleh kabur. Boleh kita perbetul sama-sama. Jadi kalau ada apa-apa penambahbaikan ke, macam mana nak bagi penambahbaikan untuk apa, untuk menyampaikan penyampaian kuliah saya ni, silakan PM saya, PM tepi. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebab sebelum ni pun Ustaz Bat saya ingat lagi, hari Jumaat lepas je baca surah tu, dia terus masuk dekat bilik imam, boleh ke teman berkhabar? Boleh. Kenapa? Ayat yang Mika baca tu sepatutnya bukan roh katanya. Oh iya ke? Dia suruh saya baca, betul lah saya sebut roh, bukan ru. Allah minta maaf lah katanya. Tak apa saya kata, ini open, eloklah, alhamdulillah saya ditegur. Kalau tidak saya baca terus salah, dosa saya. Bila ada orang tegur kita rasa bersyukur kerana apa? Ada Allah hantar dia untuk tegur kita. Ingat, kita rasa macam baca betul je kan. Tidak tuan-tuan dan puan-puan, kita manusia biasa kan. Kemudian kalaulah kita nampak orang tu kurang akal kan, ya Allah kurang akal macam OKU, ya Allah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kita kudrat yang sempurna, dapat kita ke masjid ke sana kemari. Tapi ada juga dua orang yang apa nama tu, yang selalu ke masjid surau tu kan, iaitu Khairul Zaman apa seorang, dia tu yang lembik-lembik tu kan, dan seorang lagi yang Ramadan tu, lalu dia rapi itu pun dia ke surau masjid juga. Masya Allah kan. Jadi ada ramai yang sana yang apa, yang elok je, sempurna, haram, tak nampak jalan ke masjid. Jadi kita syukur pada Allah SWT kerana kita diberi kekuatan oleh Allah SWT. Jangan pula kita kata komen ni apa halnya, elok badan, elok kaki apa semua, sehat, tak nak pergi ke masjid, kita ajak elok-elok kan, muh kita ataupun setiap kali kita pergi masjid dia Assalamualaikum kan, Assalamualaikum, nak ngaburkan kita pergi masjid dengan tujuannya bukan nak nunjukkan dia hidup, kita nak ngabur dia, muh kita pergi. Dah kena 3-4 kali muh kita, barulah masuk muh kan. Janganlah terus-terus jom kita ke masjid, katanya kita ni sangat-sangat digalakkan ke masjid, tiba-tiba kali pertama nak sembang kopi tu marahlah, merahlah dia kan. Kita ni kan, jadi itu antara usaha dakwah kita untuk mengajak sahabat-sahabat kita. Jadi kita bersyukur tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi kita untuk menambahkan lagi syukur kita tambah amalan kita, tambah amalan sunat kita. Jangan cukup dengan apa yang ada. Jangan kita berpuas hati dengan apa yang ada. Macam dalam bulan Zulhijjah ni, perbanyakkan apa nama tu, berpuasa besok. Ingat lagi sekali, jangan lupa kita puasa besok. Sama-sama kita berpuasa dan bersahur pada malam ini. Niatnya sunat apa? Arafah. Hari Arafah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya apa lagi perintah Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mengaku kita Muslim? Kita mestilah sentiasa beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali lagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima istighfar kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Cakaplah amin. Firman Allah SWT, ini perintah Allah supaya kita beristighfar. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menginaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa. Maksudnya ayat ni kita baca untuk kita, maksudnya kita terdedah kepada kejahatan dan kezaliman, kemaksiatan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan katalah kita tak berdosa. Kita manusia biasa, kita bukan maksum. Walaupun namanya maksum, tapi dia tetap ada orang kata apa? Kejahatan, maksiat, mungkar yang dilakukan. Cuma ada yang Allah nampak, ada yang orang nampak, ada yang orang tak nampak. Tapi Allah tetap nampak. CCTV Allah tetap berfungsi 24 jam, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita minta apabila kita membuat kesilapan, kejahatan, maka kita terus beristighfar kepada Allah SWT, memohon ampun. Seterusnya, apa lagi perintah Allah kepada kita? Apabila dia suruh kita, Allah SWT menyuruh kita beristighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaruhu lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, orang-orang yang maksudnya umum, siapa yang baca dia adalah orang-orang yang dimaksudkan atau menganiaya diri sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun atas dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salah dan akibatnya. Tuan-tuan dan perempuan, maknanya kalau Allah tahu kita manusia biasa, kita akan melakukan perbuatan salah, keji dan mungkar. Na'udzubillah min zalik. Kita minimalkan. Dan pada malam ini mari sama-sama kita membaca satu istighfar yang dipanggil Sayyidul Istighfar, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, InsyaAllah mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Kalau tak boleh, semua ingat sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika kama istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maksudnya Allahumma anta rabbi, Allah Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang mencipta aku, wa ana abduka, dan aku hamba-Mu, wa ana ala ahdika, dan aku ala atas janji-janjiku, wa ma'dika mastata'tu, aku akan sempurnakan janji-janjiku sekadar yang kemampuan aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku mohon daripada Engkau daripada perbuatan jahat. Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah aku mengaku nikmat-nikmat-Mu ke atasku, wa abu bi dzambi, dan aku mengaku dosaku ya Allah, faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Sebut 2-3 kali, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya Engkaulah yaghfiru dzunuba illa anta, yang mengampunkan, tidak ada yang mengampunkan kecuali Engkau ya Allah. Itu Sayyidul Istighfar. Mari kita sama-sama amalkan tentang istighfar, Sayyidul Istighfar, tentang Allah sekalian. Ada kisah tentang bagaimana kisah Imam Ahmad dengan penjual roti.
Dia Imam Ahmad bin Hanbal ni musafir, dia nak tidur kat masjid, tak dibagi dia orang masa itu sebab dia orang luar. Jadi dia pun jalan jumpalah orang buat roti. Orang buat roti tu opalah rumah dia. Mari tidur rumah aku katanya kan. Bila dia tengah malam tengok orang tu buat roti, nguli-nguli roti canang agaknya lah. Bukanlah roti canang, roti Arab lah. Dia tengah nguli-nguli dia istighfar tak berhenti-henti. Sepanjang-panjang dia buat roti tu dia beristighfar. Jadi besoknya Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Kenapa kamu beristighfar banyak-banyak benda tu sambil kamu buat roti?" Dia kata, "Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan aku pelbagai nikmat, tapi aku rasa ada permintaan aku yang dia belum dikabulkan lagi. Aku rasa aku banyak dosa," katanya. Aku perlu beristighfar sebanyak-banyaknya untuk Allah kabulkan permintaan yang satu tu. Apa permintaan dia? Apa permintaan kamu? Tanya Ustaz Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, "Aku nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal." Jadi akulah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka termakbullah doa dia dengan beristighfar, tuan-tuan dan perempuan, kan? Jadi dengan beristighfar ni banyak kelebihannya, tuan-tuan dan perempuan. Mari kita tengok apa kelebihan kita beristighfar. Yang pertama, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dimakbulkan permintaan dan hajat. Ini saya ambil daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bertambah kekuatan kita. Yang keempat, mendapat zuriat. Siapa yang dapat zuriat lagi tu beristighfar banyak-banyak kalau boleh lagi lah, kan? Yang kelima, menyembuhkan penyakit. Kita istighfar banyak-banyak. Kita banyak dosa. Penyakit itu ujian. Kita untuk apa? Untuk kifarahkan dosa-dosa kita. Seterusnya, apa kelebihan istighfar? Menyejukkan hati isteri yang sedang marah. Ini betul. Jangan kita lawan. Kita kita beristighfar tu maksudnya kita bukan kita takut, tidak. Kita beristighfar tu menyejukkan hati isteri yang sedang marah. Kita banyakkan beristighfar. Kalau kita lawan, ibarat mencuak petrol dalam api. Lagi marah lah dia ya. Kemudian dijauhkan dari azab dan bala. Kita beristighfar ni, tuan-tuan dan perempuan, kan? Kemudian ditambah nikmat dan kekayaan. Kelebihan istighfar. Lagi memberatkan timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal di timbangan mizan besok di yaumul mahsyar, dengan beristighfar. Lagi jalan keluar setiap permasalahan dan menggembirakan Allah dan dicintai oleh Allah SWT. Itu yang pentingnya, tuan-tuan dan puan. Mari kita beramal, kan? Dengan apa yang telah kita bicarakan sebentar tadi, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Seterusnya, ada lagi masa? Habis. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi mendengar, sudi menunggu sehingga habis poin saya yang ke-15. Ini poin yang terakhir untuk saya mesti Muslim dari sudut akidah. Jadi insya-Allah panjang umur kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi saya meminta maaf andai kata ada terkasar bahasa, tersilap kata. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, PM tepi kalau ada penambahbaikan untuk apa? Untuk memberi saya motivasi saya untuk meneruskan kuliah Maghrib MBU. Insya-Allah, kalau hari ini kita telah membicarakan tentang apa? Tentang bertawakal. Kemudian bersyukur. Lagi beristighfar, dan akhir sekali muraqabah. Muraqabah ni maksudnya kita rasa kita diperhatikan setiap masa, CCTV. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada apa yang kita kongsikan sebentar tadi. Semoga Allah memberi kita ganjaran yang sebaiknya, insya-Allah. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah di lain siaran, insya-Allah.